Jadi saya nak ambil masa lebih kurang dalam 20-30 minit. Tuan-tuan, alhamdulillah pagi ni ramai, masya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, Masjid Ulu Kelang ni kalau subuh macam ni hebat tuan-tuan. Dan alhamdulillah pada pagi ni apa yang saya nak sebut, kita berada di pertengahan Ramadan yang disebut sebagai wa ausatuha maghfirah. Pertengahan ni keampunan Allah. Macam mana kita nak minta keampunan Allah? Ada satu perkara yang penting yang kita nak minta yang disebut ad-doa. Doa ni apa? Doa ini silahul mukminin. Doa ni senjata orang yang beriman. Sebab tu Nabi suruh kita banyak berdoa dalam Ramadan. Di antaranya doa yang paling mustajab ketika menanti berbuka puasa. Masa menanti azan tu, itulah tempat yang paling mustajab. Kalaulah doanya bersama dengan para malaikat, Tuhan tak tolak. Mustajab. Kalau boleh kita doa direct. Jangan panjang-panjang. Masa tunggu azan tu, ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Ya Allah, ampun dosa ibu dan ayahku. Ya Allah, panjangkan umurku di dalam iman. Doa direct. Jangan pula, ya Allah, di bawah pohon cemara ini ya Allah, di bawah rumput-rumput kan, malaikat duk tunggu. Woi, cepat woi, lambat nak ambil ni. Direct tuan-tuan. Apa doa yang sangat dituntut yang disebut dalam Quran? Doa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam turun di Jabal Adam di Sri Lanka. Kemudian dia bertemu di Jabal Rahmah. Siti Hawa turun di mana? Di Jeddah. Sebab itu disebut Jeddah, nenek perempuan. Bila bertemu di Jabal Rahmah, dikatakan Nabi Adam tak tengok langit selama 100 tahun. Sebab Nabi Adam umurnya hampir 1000 tahun. Tak tengok langit selama 100 tahun tanpa langut. Apa doa Nabi Adam yang mustajab, yang disuruh oleh Nabi dalam Quran untuk kita baca? Doa dia, Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku menzalimi akan diri aku. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, dan rahmati aku, dan jangan jadikan aku daripada orang yang rugi. Mari ikut saya. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa bang. Ini doa yang mustajab kepada Nabi Adam, yang Nabi suruh kita baca. Doa Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua apa? Doa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh buat bahtera, kan, ramai orang ikut. Walaupun pengikutnya tak ramai, termasuk di situ binatang. Yang tak ikutnya isteri dan anaknya. Apa doa Nabi Nuh? Rabbil filli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Ini disebut dalam Quran. Tuan-tuan pernah dengar dah doa ni? Rabbil filli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Ya Allah, ampunlah dosaku, dosa ibu dan ayahku, dan siapa yang masuk ke dalam rumahku, lelaki dan perempuan yang mukminin dan mukminat, dan tidak ditambah mereka itu kecuali kebaikan. Doa ni tuan-tuan kita baca ketika nak masuk rumah. Rabbil fili wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala taziliz zalimina illa tabara. Ikut saya boleh tak? Rabbil fili wali walidayya waliman dakhala mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimin illa tabara. Doa Nabi Nuh alaihi salam tuan-tuan. Mustajab doa ni yang disebut dalam Quran. Doa yang kedua, doa yang ketiga ialah doa Nabi Yunus alaihi salam. Ketika mana Nabi Yunus tuan-tuan nak kecewa apabila berdakwah. Nabi Yunus tuan-tuan meninggalkan kaum dia. Kemudian naik satu kapal. Kemudian datang ombak yang besar menyebabkan kapal itu nak karam. Lalu nahoda buang Nabi Yunus di dalam laut. Yang menyelamatkan dia ada seekor ikan. Dikatakan ikan paus ataupun ikan nun. Duduk dalam perut ikan nun selama 40 hari. Apa doa Nabi Yunus yang sangat mustajab? Yang mana disebut dalam hadis, sesiapa yang membaca doa ini pagi 3 kali,
Petang 3 kali, Allah makbul apa permintaan dia. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengar ada doa ni? Itu seorang. Kalau ramai, la ilaha illa anta subhanaka inna, tukar kepada jamak. Inna kunna minaz zalimin. Ikut saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau seorang lah, kalau ramai ikut saya. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Doa Nabi Yunus AS. Pagi tuan-tuan lepas sembahyang subuh, kalau jadi imam jamaah, kalau seorang baca seorang. InsyaAllah tuan-tuan, Allah mudahkan urusan hidup kita daripada pagi sampai petang. Itu doa Nabi Yunus. Lagi doa apa? Doa Nabi Musa AS. Nabi Musa tuan-tuan, ketika dilahirkan, dia dibela oleh Firaun. Siapakah nama isteri Firaun? Asiyah. Asiyah yang membela. Ketika Nabi Musa AS tuan-tuan, dalam keadaan kecil, dia diuji oleh Firaun melalui ahli sihir dengan diletakkan 2. Satu bara api, satu makanan. Kalau Nabi Musa ambil makanan, maka kena bunuh. Kalau ambil bara api, maka diselamatkan. Dengan izin Allah, Nabi Musa merangkak nak ambil makanan. Maka ditepis oleh Jibril, ambil bara api, terus makan. Bila makan, mulut Nabi Musa dipecah. Bila dia cakap, dia sengau. Telo. Dia cakap sengau. Bila dia cakap, tuan-tuan, dia sengau. Ketika mana dia lari meninggalkan Firaun, dia pergi di satu lembah. Lembah itu ada satu pokok, dia duduk di situ. Pokok itu sangat hebat, orang tak pernah duduk kecuali para nabi. Ketika mana dia menolong akan anak Nabi Syuaib AS. Nabi Syuaib adalah bapa mentua Nabi Musa. Akhirnya tuan-tuan, ringkas cerita, Nabi Syuaib mempelawa akan anaknya kahwin dengan Nabi Musa. Akhirnya tuan-tuan, bila dah kahwin 10 tahun, dia teringat akan mak dia. Mak dia siapa? Asiyah ni, mak angkat dia. Dia nak balik. Ketika nak balik tu, sampai di Bukit Tursina, tiba-tiba terdengar suara, Ana Rabbi wa anta Nabi. Aku Tuhan kamu, engkau ni ialah Nabi aku ataupun Rasul aku. Bila dilantik menjadi Rasul, tuan-tuan, Nabi Musa ni dia cakap, dia sengau. Bila dia cakap, lama nak nyumah jangan boleh. Lebih macam tu lah. Sengau. Cuba tuan-tuan bayang kalau pendakwah sengau macam mana. Ustaz Abdullah Khairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nak hina orang sengau, dia marah saya pula tuan-tuan. Sebab tu Nabi Musa ni bila cakap sengau, maka Allah lantik akan Harun sebagai penyampai risalah. Apa doa Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun yang selalu kita baca ketika kita berceramah? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusan aku dan mudahkan lidahku untuk berkata-kata. Rabbi syrahli, ikut saya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlun 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Tuan-tuan, bacalah. Ini doa sangat mustajab kepada Nabi Musa alaihi salam. Lagi apa? Itu doa lagi yang disebut di dalam Quran, doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim nak dicampak dalam api, kemudian siapakah yang mencampak akan Nabi Ibrahim? Namrud. Ingat tak Namrud? Bila nak dicampak, apa doa Nabi Ibrahim yang menyebabkan tuan-tuan api itu jadi? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa doa dia? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tuan-tuan ikut saya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah lah sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Yang ni tuan-tuan, saya jumpa ada seorang syekh, dia kata, bila jumpa dengan orang, kita rasa gementar. Jumpa orang rasa gementar. Ataupun orang nak tumbuk kita. Tuan-tuan try baca. Kalau dia tumbuk juga, baca tak betul lah tu. No? Ataupun, syekh tu kata, kalau kita nak interview,
Ataupun bos panggil kita. Dia panggil, Ustaz, Abdullah Khairi, masuk. Kita rasa gemetar. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tambah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Genggam, kemudian tiup. Tuan-tuan masuk, insya-Allah. Kalau interview, dia tak tanya banyak. Garanti tak dapatnya. Sebab tak tanya banyak. No? Try. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia bagi kekuatan. Tak ada siapa dah nak tolong kecuali Allah. Dan alhamdulillah, api itu jadi sejuk. Ya na rukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Saya mengaji bab syifa ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan demam panas, tak kebah, tuan-tuan ambil segelas air, baca ayat ni. Ya na rukuni bardan wassalaman, sebut nama orang yang demam. Ya na rukuni bardan wassalaman ala Abdullah Khairi. Kemudian tiup, kemudian bagi dia minum, sapu kepala dia. Orang utara kata jelum. Letak ni, insya-Allah kebah. Kalau tak kebah juga, pergi farmasi beli Panadol. Tak boleh buat apa lah tuan-tuan. Ya na rukuni bardan wassalaman ala, sebut nama. InsyaAllah tuan-tuan. Lagi apa? Doa selain pada Nabi Ibrahim AS. Banyak sangat doa Nabi lagi ni. Doa yang sangat dituntut adalah doa Nabi. Apa doa Nabi? Saya nak bagi 3. Pertama ialah Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ikut itu seorang Rabbi ataupun Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Okey, ikut saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu seorang. Kalau kita jadi imam jamak, Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu kaedah, tukar. Okey, ikut yang jamak pula. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu doa yang Nabi suruh kita baca. Tuan-tuan, kalau tak tahu nak baca apa lepas sembahyang, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Satu lagi. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Pernah baca dah doa ni? Allahumma rabbana hablana, ya Allah, habla min azwajina, kau jadikanlah akan pasangan aku dan anak aku qurrata a'yun. Qurrata a'yun ni apa? Penyejuk mata. Qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama, dan jadilah mereka ni orang yang bertakwa dan pemimpin. Saya cerita tuan-tuan kuliah yang lepas. Doa inilah ayah saya baca. Ketika mana umur saya lebih kurang dalam 10 tahun. Saya masa kecil tuan-tuan, saya masa kecil ni macam ni lah. Buah-buah. Tuan-tuan tahu tak buah? Orang utara kata buah. Orang Kelantan kata gedebe. Ganas, bukan ganas. Ganas tu teroris. Buah ni maksudnya nakal. Macam baru ni saya ceramah di Pasir Gudang. Saya kata saya masa kecil umur 10 tahun, saya buah. Ada seorang angkat tangan, Ustaz, keturunan jenis binatang apa? Ada tak? Sebab buah ni maksud dia nakal. Ayah saya pula cengeng. Orang utara kata cengeng apa dah? Bengis. Ayat itu tapi bengis, ya Allah tuan-tuan. Dia benda yang tak betul, dia akan direct hantam. Sebab tu saya pun sound direct. Sound direct tuan-tuan. Ayah saya didik. Saya masa kecil kalau saya cakap, saya boleh pengaruhi orang. Masa kecil tu. Masa habis sekolah rendah, sekolah agama petang-petang, saya akan bagi tahu. Kawan-kawan, jom kita mandi sungai. Orang utara tak sebut mandi sungai, mandi ban. Ban tu mandi tali air tu lah. Jom kita pergi mandi sungai. Dia orang kata kami tak pandai berenang. Jangan takut. Hampa tak pandai berenang, aku selamat. Saya selamatlah, depa mati ya. Masa tu tuan-tuan, hebat tak hebat, saya boleh terjun daripada atas pokok. Masa tu umur 10 tahun, mandi telanjang. Tak apa pun tak tengok tuan. Boleh mandi tu, terjun. Kira masak dah. Pum. Kira saya berenang tu, masa tu main kejar-kejar. Dia orang kejar saya boleh selam, dia orang tak dapat kejar. Hebatnya, saya berenang dalam bawah tu, dalam
Sungai tu macam ikan sepat. Hebat-hebat tuan. Sekarang ni kalau dia orang kejar saya selam, tak boleh berenang dah, dia timbul balik tuan. Sebab berat. Masa tu memang hebat lah. Sup, saya boleh berenang, cuk, memang tak dapat dah. Ketika semua pakat mandi ni tuan-tuan, dia orang kejar saya 40 orang, saya selam, pup. Saya tengok semua selam. Ini pelik. Selalunya aku yang selam. Saya pun angkat kepala. Angkat, kenapa tak selam tuan-tuan? Di atas sana, atas tebing, kepala gangster duduk tunggu dah. Minta maaf kata kat ayah saya. Ayah saya duduk tunggu lah. Naik! Suara dia, ya Allah, menggerunkan. Sebab tu saya terbawa-bawa suara ayah saya. Ayah saya memang suara kuat. Dia baca khutbah tak perlu mic. Tak ada mic sebab tahun 60-an memang tak ada mic. Suara dia kuat. Dia, Alhamdulillah. Suara dia tu kuat sungguh tuan-tuan. Ni, naik! Dia kata macam tu. Semua pakat naik bang. Kenapa tak naik? Di belakang dia lipat wire telefon. Ni, dia lipat dah wire telefon. Naik! Semua pakat naik. Saya tahu dah. Ayah tak mau ayah. Di belakang dia lipat dah. Naik! Aku kata naik. Saya naik. Bila naik, dia bagi. Bang, wire telefon tu dalam dia ada kuperum. Tuan-tuan, dia lipat tu, dia hantam satu, dua dalam satu. Kena tu daging terkeluar ni, apa isi ni, kulit pecah, keluar darah. Naik lagi, sama dia bagi, 2, 4 dah kena. Kali ketiga, ayah tahan, ikut suka nak buat apa, dia bagi 6, 6 dalam 3. Lari balik dia, ayah sakit, mak, ayah tibai. Mak kata bagi berapa? 3. Mak aku nak tambah 2, dia kata. Mak dulu tuan-tuan. Kena rotan dengan cikgu, mak tambah. Sekarang ni tuan-tuan kena rotan dengan cikgu, mak bawa surat peguam. Saman cikgu. Dulu tak ada tuan-tuan. Allah, tuan-tuan tahu kenapa ayah saya rotan? Bukan kerana mandi sungai, tapi kerana tak solat asar. Lepas tu pengaruhi kawan-kawan pula 40 orang. Sama-sama jadi gangster, tak semayang asar. Tu yang kena. Bila kena tu tuan-tuan, mak kata pergi semayang. Kita semayang. Semayang duduk tak boleh, semayang berdiri. Habis semayang maghrib. Lepas tu mak panggil makan. Khairi, dia panggil Khairi. Makan. Masa tu makan. Sakit bungkuk makan. Orang utara sakit bungkuk. Duduk. Nak duduk macam mana? Utara. Makan orang kata. Berdiri makan. Nak duduk bang, ni kulit melepuh ni, keluar ni. Nak duduk tak boleh. Ya Allah, makan ni. Lepas makan kan, Allah, ayah kata apa? Semayang Isyak sebelum tidur. Kita semayang Isyak. Habis semayang Isyak, dia suruh tidur. Saya masuk dalam bilik, nak tidur melentang tak boleh bang, sakit bang. Saya tidur menerap. Ni tahan ni tak kira ni. Ni punggung saya ni, nyut. Bukan kemut bang. Berdenyut bang. Nyut ni. Pejam mata tak lena bang. Sakit tak kira. Wahai abah, wahai ayah, wahai ibu, masa mana kita ingat anak kita? Bila kita pukul dia, kita sebat dia. Ketika mana dia tidur, betul tak? Jangan bohong bang. Tengok mata dia, pejam mata, sayu hati, betul tak? Tuan-tuan jangan bohong. Tuan-tuan pernah buat, betul tak? Allahu Akbar. Saya pejam mata ni, tidur melerap ni. Tahan sakit tak kira dah. Tiba-tiba pintu bilik saya ditolak orang. Masuk seorang lelaki 48 tahun. Memegang sebotol minyak angin. Dia masuk, dia ingat saya tak sedar. Dia masuk perlahan-lahan. Dia duduk sebelah saya. Bila duduk sebelah saya buat-buat tidur. Dia selak punggung saya. Bila dah selak punggung saya, dia celup tangan dia dalam minyak tu. Kemudian dia sapu. Ketika dia sapu, dia kata apa? Ya Allah, aku buat zalim ke anak aku, ya Allah.
Aku pukul dia ya Allah. Kalaulah aku buat ni kerana hawa nafsu aku ya Allah. Ya Allah maafkan aku ya Allah. Menangis tuan-tuan. Saya ni pejam mata. Oh, hang balun aku, hang teriak. Menangis dah. Habis dia menangis, dia sapu, dia tutup. Habis dia tutup tuan-tuan, dia duduk sebelah saya. Dia tahu saya tak tidur. Ketika dia duduk, dia angkat takbir. Allahu Akbar. Terus dia sujud. Ketika dia sujud, dia baca doa yang saya ajar tadi. Allahumma rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, kau jadilah pasangan aku. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, dan zuriat aku qurrata a'yun, penyejuk mata ya Allah, dan kau jadikanlah anak aku ni sebagai orang yang bertakwa dan imam. Habis dia doa, dia angkat, dia bagi salam, kemudian dia angkat tangan. Ya Allah, aku pukul anakku ini ya Allah, bukan kerana hawa nafsuku ya Allah, tapi aku nak ajar dia kerana dia tak solat asar tak ya Allah. Ya Allah, jadikan anak aku ni seorang manusia. Dia doa saya jadi manusia. Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang saya umur 48, sama dengan ayah saya yang dulu yang pukul anak. Sekarang alhamdulillah jadi manusia tuan-tuan. Kalau tak kerana pukul anak ayah saya, mungkin tak kerana doa ayah saya, sekarang saya tak tahulah jadi apa. Mungkin Perdana Menteri yang dapat derma 2.6 bilion tu bang. Tapi kerana doa ayah, Masya Allah tuan-tuan, jadi manusia. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan ini jangan lupa, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mari ikut saya. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa banyak. Kalau yang tu pun tak boleh juga, ini Nabi bagi doa kita. Yang ni simple aja. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ni kalau lah malas sangat Ramadan ni, ya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat, doa yang kita doa kadang-kadang tak makbul lagi. Dia ikut keadaan. Kita doa Allahumma inna, macam ustaz baca tadi, Allahumma inna na'udzika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Makbul lah doa tu lagi. Belum lagi sebab kita minta jauh daripada azab kubur, jauh daripada api neraka, jauh daripada fitnah dajjal. Doa tu bila? Ikut keadaan nanti. Mungkin esok kita masuk dalam kubur tuan-tuan, Allah selamat daripada azab kubur. Allah jauh daripada fitnah hidup dan fitnah kematian, fitnah dajjal. Doa, kita doa. Sebab tu doa, ada orang tuan-tuan dia minta doa, ya Allah bagi aku pasangan yang salihah. Tak dapat-dapat. Dapat pasangan juga, tapi salihah binti din. Tak apalah tuan-tuan. Ingat, apa yang kita doa mungkin tak makbul sekarang, makbul suatu masa nanti. Tapi ada orang minta tuan-tuan tak makbul. Sebab apa tuan-tuan? Kerana dosa dia. Kerana dosa dia. Sebab tu tuan-tuan, sebelum nak minta sesuatu, minta ampun dulu. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Minta ampun dosa dulu. Kemudian barulah tuan-tuan minta. Ini kita dosa banyak dengan Allah tuan-tuan, maka menyebabkan kita tak diterima doa kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, doa mustajab Ramadan. Doa mustajab Ramadan. Kalau tak boleh dalam bahasa Arab, Melayu lah. Ya Allah ampun dosa, minta ampun dosa mak ayah kita, ampun dosa keluarga kita, ni keluarga kita, Ramadan cukup mustajab. Di antaranya apa? Ketika buka puasa. Lagi masa mana? Ketika separuh malam, fi nisful lail. Macam kita bangun tadi kan, kita bangun pada waktu nisful lail, 3:30. Kemudian kita munajat kepada Allah. Tuan-tuan, doa tak ditolak. Doa saja. Tapi banyak di kalangan kita tak mampu tuan-tuan untuk bangun dan berdoa. Rugi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, sebab itu ni kepertengahan Ramadan disebut wa ausatuha maghfirah, keampunan Allah. Kita haraplah tuan-tuan, Tuhan ampun dosa kita. Dan insya-Allah pada pagi ni bukan saja nak bagi doa, saya nak bagi buku. Tuan-tuan dapat lagi buku tu? Ambil dah lagi. Itu saya datang tak dapat kan? Saya nak bagi seorang satu, saya bawa dekat 2000. Tuan-tuan jangan ambil banyak, satu saja. Saya ambil lebih, saya sumpah jadi batu. Satu sudah. No? Sebab ada tempat lain lagi. Saya duduk di Selangor ni hampir 10 hari.
Jadi saya bawa tu banyak, tapi tuan-tuan ambil seorang satu. Buku ni apa? Zikir untuk Ramadan. Macam mana? Pagi-pagi tuan-tuan macam hari ni tak tahu nak buat apa, tuan-tuan pegang buah tasbih. Pertama, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Cukup 1000 tuan-tuan tanda. Siapa yang zikrullah la ilaha illallah 100,000 kali, jamin syurga. Itu tak ada dalam sunnah Nabi. Saya buat bagi sistematik. Tuan-tuan duduk pegang buah tasbih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cukup tanda. Tak cukup esok pula. Cukup 500, esok 500. Cukup tanda. Kemudian apa? Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini berkat. Sebab apa? Nabi ni berkat. Nabi berkat tuan-tuan. Sebab Nabi dah tak ada. Bila Nabi tak ada macam mana? Maka kita selawat berkat. Allah dan malaikat akan selawat kat kita 10 kali. Dan Allah akan sebut nama kita di langit. Seronok tak? Seronok di langit tu. Amdallah khairi sallu alaih. Doa selamat kat kita. Sebab Nabi, kita selawat kat Nabi. Allah sebut. Seronok. Kita pergi pasar raya apa orang sebut nama kita, seronok tak? Assalamualaikum. Perhatian. Encik Abdullah Khairi, sila datang ke kaunter pertanyaan kerana anak-anak sedang menanti. Rupanya anak hilang. Tu pun seronok dah. Sebab nama disebut. Ni tuan-tuan seronok bang. Allah sebut nama kita di langit. Macam mana? Cari keberkatan Nabi SAW. Pernah satu ketika saya cerita tuan-tuan, mungkin ulang tak apa. Nabi SAW, tuan-tuan, dia bangun pagi, dia nak terkencing. Nabi tak kencing tempat biasa. Dia akan kencing dalam bekas. Sebab air kencing Nabi wangi. Kemudian bila kencing dia letak di tepi. Bangun Ummu Aiman. Cari-cari air nak minum tak ada. Tengok-tengok ada jug. Yang ada air dia ambil tu terus minum. Bila minum tuan-tuan pagi lepas subuh Nabi cari. Mana jug? Ada jug. Tapi air tak ada. Nabi panggil, Ummu Aiman, mana air dalam jug? Ummu Aiman kata, ya Rasulullah, kenapa? Dah ada air tu mana? Ya dah, kenapa ya Rasulullah? Jug tu mana? Ummu Aiman, ya Rasulullah, maafkan aku minum ya Rasulullah. Nabi kata, oleh kerana engkau minum, itu air kencing aku, maka Allah akan peliharakan perut kamu daripada sakit sampailah kamu meninggal. Dan Ummu Aiman tak pernah sakit perut sampai mati. Kerana apa? Keberkatan air kencing Nabi. Ni saya datang ni tadi, tak kencing lagi ni. Tuan-tuan minum bukan berkat, mati tu tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Nabi itu berkat. Jadi macam mana keberkatan? Air kencing Nabi dah tak ada. Kita selawatkan Nabi lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup tanda 1000. Cukup 1000 tanda. Kemudian apa? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim ni, innani la yaghan. Nabi kata, aku terlalai. Wa innani la astaghfirullah fi yaumin mi'ata maratin. Aku akan istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Nabi jamin syurga. Tapi istighfar kepada Allah. Kita kalau boleh, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pegang buah tasbih. Astaghfirullah. 4 kali lena dah. Ni aku jamin syurga ni. Jamin apa 4 kali. Bagi cukup 1000 tanda. Lagi apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Macam ustaz tadi zikir. Subhanallah, subhanallah ditambah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Nabi kata kalimatani, 2 kalimah. Khafifatani ala lisan, mudah disebut. Wa sakhilatani fil mizan, berat timbangan. Wa habibatani ila rahman, Allah suka. Allah suka kat kita. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Cukup 1000 tanda. Kemudian apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada kelebihan dan fadilat, ada tulis. Nanti tuan-tuan ambil dekat buku tu. Yang last sekali, qul huwallah. Saya tanya seorang syekh, macam mana nak baca qul huwallah? Dia kata bacalah ketika sujud. Kan saya sebut tadi, aqrabu ma yakunu 'abdun inda rabbi fa huwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud. Fa aksiru minad du'a. Masa sujud doa banyak-banyak. Maka masa sujud tak tahu nak doa, baca qul huwallah. Qul huwallahu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdi, subhanahu wa ta'ala wa bihamdi. Kemudian qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu hari ada 17 rakaat, betul tak? Berapa kali sujud? Kali 2. 17 kali 2 berapa? 34 kali. Satu hari 34 kali kita baca dalam sujud qul huwallah. Kalau sebulan 34 kali 30 berapa? 1200. Betul tak? Hampa ni macam lemah matematik apa? Betul tak? 34 kali 30, 1200 kan? 1200 sebulan. Kalau setahun, kali 12 bulan. 1200 kali 12,
14,400. Betul tak? Betul kan? Itu kalau setahun. Kalau 10 tahun, 10 tahun kita baca dalam sujud. Maksud dia 14,400 kali 10 tahun. Berapa? 144,000. Abang jamin syurga Allah. Kalau 10 tahun. Kalau 50 tahun, 144,000 kali 5, 2.6 bilion. Tuan-tuan gelak betul apa? Banyak sangat ke? Derma balik tuan-tuan. Jamin syurga. Tuan-tuan bacalah ketika sujud tuan-tuan. Fadilat dia nak cerita tak reti. Orang yang baca Qul Huwallah 70,000 kali aja, Allah jauh daripada api neraka. Ada kelebihannya. Tuan-tuan ambil buku tu free of charge. Free. Tuan-tuan tengok dari belakang tu ada nombor akaun. Kalau siapa yang masuk dalam akaun, kalau nak buat pahala yang terbaik dalam Ramadan ni, saya dah mahat tahfiz. Saya gunakan populariti saya buat mahat tahfiz. Sekarang ni orang telah menderma hampir 3 juta dah. 3 juta dah. Tanah saja 7 juta. 10 juta sekarang. Kalaulah duit tu saya tipu, saya jutawan. Tapi bukan duit saya. Tak ada punya. Duit masuk, semuanya diurus dengan baik, tuan-tuan. Alhamdulillah, 10 juta. Pergi tengok, siapa yang tak pernah pergi lagi, saya beritahu, ada kolam renang. Ada kolam renang, semua cukup. Alhamdulillah, ramai yang datang. Pergi ziarah, pergi tidur, free aja. Baru ni datang 40 orang. Ustaz, berapa? Saya kata free lah duduk. Saya buat program semua. Dia kata free. Kalau sebut harga, dia orang bayar banyak tu ya. Jadi sebut free. Dapat 5,000. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kalau sebut harga, abang kata RM70, dia bayar sikit lah. Jadi free lah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Ambillah tuan-tuan di sana, dekat buku tu, dekat kereta saya ada buku, ambil seorang satu. InsyaAllah, kita doa banyak-banyak. Kita buatlah pahala untuk kebaikan kita. Untuk bukan di dunia, tapi di akhirat yang kekal abadi. Tuan-tuan doa banyak-banyak saya. Semoga saya istiqamah di dalam perjuangan ini. Sebab ujian ni tuan-tuan macam-macam. Kadang-kadang ujian dengan kesusahan. Kadang-kadang ujian dengan macam-macam lah. Tapi insyaAllah tuan-tuan bagi istiqamah untuk meneruskan. Sehinggalah penghujung hayat saya. Yang penting akhir kita tuan-tuan. Bukan pertengahan ni. Kita harap penghujung hayat kita Tuhan masukkan syurga Allah. Itu kita. Kalaulah saya masuk syurga, saya akan tarik tuan-tuan semua masuk syurga. Yang datang hari inilah. Siapa yang balik tadi tak ada harapan tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi ya. Jangan lupa ya, insyaAllah. Doakan saya sama. Saya akan doa tuan-tuan. InsyaAllah yang baik daripada Allah, yang lemah daripada Barisan Nasional, kita jumpa. Aku ajar tu lah. Dalam nak kalah pun belagak lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah tuan-tuan. Balik lah. Sebelum tu kita lancar kutipan derma untuk tabung aktiviti imarah pembangunan Masjid Ar-Ridwan. Jadi insyaAllah sama-sama kita menderma untuk pembangunan masjid ni dan sumbangan untuk anak-anak tahfiz Ar-Ridwan untuk majlis berbuka puasa insyaAllah. Mari kita bagi seorang sikit. Adik mari sini adik. Tuan-tuan bubuh dulu, lepas tu boleh balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.